Assalamualaikum, salam sejahtera anda menonton Agenda Awani. Malam ini kita ingin memberi tumpuan kepada perbincangan dan juga diskusi. Ini susulan daripada insiden 528 warga asing yang terdiri daripada etnik Rohingya yang merupakan tahanan di depo tahanan imigresen Sungai Bakap yang meloloskan diri pada pagi Rabu. Dan insiden meloloskan diri ini dipercayai susulan daripada satu kejadian ataupun insiden rusuhan yang berlaku dalam tahanan imigresen tersebut. Dan setakat ini difahamkan sebahagian besar daripada kumpulan tahanan imigresen Rohingya ini telah berjaya ditemukan dan juga ditahan semula. Namun sebahagian lagi, segelintir lagi masih lagi dijejaki. Dalam laporan media, apa yang mencuri tumpuan sudah tentu melihat kepada kelompok ataupun segelintir kumpulan etnik Rohingya tahanan imigresen yang meloloskan diri ini, ada yang berkaki ayam, malah ada yang meloloskan diri ketika mengendong bayi yang setahun umurnya. Namun berita yang lebih menyedihkan apabila kita bercakap tentang insiden meloloskan diri ini apabila dikabarkan 6 warga ataupun etnik Rohingya maut ataupun meninggal dunia apabila terlibat dalam kemalangan ketika melintas Lebuh Raya Plus di kilometer 168 berhampiran dengan kawasan Jawi. Baik, untuk malam ini selain pada kita melihat kepada perkembangan daripada insiden tersebut, sudah tentu kita ingin mengambil satu sisi perspektif perbincangan yang berbeza, iaitu yang pertamanya, apa sebenarnya iktibar yang terlepas pandang apabila kita bercakap tentang insiden tahanan imigresen yang meloloskan diri, kerana ini bukan kali pertama ia berlaku melibatkan tahanan imigresen. Dan kemudian kita akan melihat kepada apabila kita bercakap tentang pelarian daripada etnik Rohingya secara khususnya, sudah tentu ia mengundang persepsi yang cukup berbeza dan juga berubah-ubah khususnya dalam kalangan rakyat Malaysia. Dan akhirnya dalam perbincangan ini kita akan melihat kepada secara khususnya untuk ke arah kerangka dan juga polisi dasar yang lebih baik untuk kita bercakap tentang pengurusan tahanan imigresen. Jadi baik, untuk waktu ini, malam ini saya ingin bersama dengan Lilian Fan. Lilian Fan adalah pengarah antarabangsa dan juga pengasas bagi Gitanu Malaysia, dan Lilian Fan adalah setiausaha kumpulan rentas Parti Parlimen Malaysia mengenai dasar pelarian. Salam sejahtera Lilian. Terima kasih Fazi. Lilian, mungkin pada waktu ini sebagai permulaan, mungkin Lilian boleh kongsikan. Kita tahu Lilian sudah lama memperjuangkan sebagai seorang aktivis juga, memperjuangkan khususnya melibatkan etnik dan juga pelarian Rohingya. Mungkin daripada sudut insiden meloloskan diri ini, apa sebenarnya iktibar yang mungkin kita terlepas pandang, Lilian? Terima kasih Fazi. Pada pendapat saya, insiden ini memang memberikan banyak pengajaran ya kepada kita semua tentang bagaimana tahanan di depo imigresen diuruskan. Yang pertama adalah isu overcrowding. Ya, kami sudah tahu bahawa khususnya sejak pandemik COVID, memang tahanan depo imigresen semakin lama semakin padat. Sehingga ada keperluan untuk mendirikan dan membuka beberapa depo imigresen yang sementara, termasuk yang di bawah urusan Sungai Bakap, tapi lokasinya di Kedah ya, di Bandar Baru, dan Camp Sri Impian ini yang di bawah manajemen Sungai Bakap ini merupakan salah satu tahanan depo sementara. Bererti angka tahanan sudah meningkat secara sangat signifikan. Jadi salah satu iktibar yang mungkin kita boleh refleksi adalah kenapa angka tahanan begitu tinggi dan bagaimana kita boleh melihat strategi dan beberapa inisiatif untuk cuba menurunkan angka di tahanan dan juga tempoh waktu yang seorang tahanan itu ditahan tanpa solusi. Mungkin solusi kepada tahanan adalah salah satu adalah pengembalian kepada negara asal, deportation ataupun repatriation. Tetapi dalam konteks Rohingya itu tidak begitu mudah dan sebenarnya tidak mungkin.
kerana Rohingya tidak mendapatkan pengakuan sebagai warga negara oleh negara mereka di Myanmar. Mereka tidak mempunyai hak kewarganegaraan dan itu mengakibatkan Myanmar tidak akan menerima Rohingya untuk dipulangkan. Jadi salah satu isu adalah bagaimana kita boleh melihat isu overcrowding ini, kerana itu pasti menjadi salah satu punca kerusuhan atau ketidaknyamanan yang terjadi di dalam tahanan. Lilian, sebelum kita nak bertanyakan tentang persepsi masyarakat khususnya apabila kita bercakap tentang pelarian etnik Rohingya ini, mungkin nak tanyakan kepada Lilian daripada apa yang disebutkan oleh pihak berkuasa, oleh polis sendiri yang mana mengesahkan ada berlaku rusuhan dalam kem tahanan tersebut sebelum ratusan kumpulan etnik Rohingya dalam tahanan depo tahanan ini meloloskan diri. Malah ada yang ditemubual ataupun yang disiasat etnik Rohingya yang telah ditahan semula. Ada yang mengatakan mereka hanya mengikut kawan. Apabila ada rakan lari, mereka pun lari. Mungkin pada waktu ini, sebagai seorang aktivis juga, bagaimana Lilian melihat perlunya ada satu desakan perlu dilakukan untuk melihat secara keseluruhannya siasatan yang lebih terperinci dan juga siasatan bebas, khususnya melihat kepada insiden ini, Lilian? Ya Fazli, ini isu yang sangat penting kerana memang untuk mendapat tahu dan mengenal pasti apa yang sebenarnya terjadi di dalam kem tersebut, itu memang memerlukan satu proses siasatan yang lebih rinci dan juga yang lebih independen. Mungkin saja ada mastermind seperti yang dikatakan oleh polis di Kedah, tapi mungkin saja ada sebab yang lain yang mengakibatkan warga tahanan, warga etnis Rohingya berasa mereka tidak mampu untuk bertahan lagi di dalam kondisi tersebut. Jadi ini memang agak susah kalau kita nak memberikan satu judgement yang sekarang. Tapi ada banyak kemungkinan dan mungkin ada juga sebab-sebab yang berbeza dari individu yang berbeza. Jadi memang perlu satu siasatan yang lebih rinci dan saya rasa memang ini perlu kerjasama di antara polisi dengan juga authorities yang ada di camp, pihak immigration dan juga mungkin badan yang bebas seperti misalnya Suhakam ataupun juga yang kami juga dari kumpulan Rentas Parti Parlimen Malaysia tentang polisi pelarian juga sudah menawarkan bantuan dan servis ya untuk mencuba untuk membantu dalam siasatan tersebut untuk benar-benar mengenal pasti apa yang terjadi. Dan untuk memberikan cadangan bagaimana kita bolehlah bersama-sama menambahbaikkan kondisi di dalam kem tahanan. Lilian, kalau boleh saya petik daripada apa yang disebutkan oleh Persatuan Rohingya Malaysia Kedah yang mana persatuan ataupun mereka menyatakan mereka merayu supaya ada campur tangan daripada pihak kerajaan dalam menangani isu etnik Rohingya dalam tahanan depo immigration. Mungkin dikatakan tahanan immigration yang meloloskan diri ini ditahan terlalu lama dan ini juga selaras dengan apa yang dinyatakan oleh Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zahidudin yang mana pelarian etnik Rohingya yang dipindahkan daripada kem Wawasan Langkawi setelah melanggar Akta Immigration 2 tahun lalu. Ini bermakna etnik Rohingya yang melarikan yang meloloskan diri ini sudah ditahan 2 tahun lalu. Mungkin daripada sudut kita melihat kepada penahanan tahanan immigration bagi tempoh yang agak lama. Bagaimana boleh kita fahami daripada sudut tempoh tahanan immigration ini, Lilian? Ya, tempoh tahanan immigration untuk kumpulan tersebut memang benar itu sekitar 2 tahun. Sudah sekitar 2 tahun kerana mereka merupakan pelarian Rohingya yang datang yang mendarat di Langkawi pada Mac dan April 2020. Jadi sudah
sudah 2 tahun sebenarnya untuk kebanyakan mereka yang ditahan di sana. Tetapi ada juga yang ditahan di tempat lain seperti di Penang dan juga akhirnya dipindahkan dari police station ke kamp tahanan tersebut. 2 tahun itu memang agak lama ya untuk seseorang ditahan tanpa ada sebuah keputusan untuk langkah seterusnya. Adakah itu merupakan repatriation ataupun pelepasan dengan syarat-syarat tertentu, dengan administrative process yang tertentu. Jadi mereka seperti hidup di dalam kondisi yang memang sangat tidak tetap dan juga tidak mempunyai jalur komunikasi dengan family mereka. Jadi memang secara psikologis itu pasti sangat traumatic untuk tahanan tersebut dan mereka selama 2 tahun ini memang hidup di dalam uncertainty ya. Jadi dari segi psikologi, dari segi humanitarian itu memang haruslah dijawab dengan sebuah keputusan dan sebuah proses yang lebih jelas. Lilian, mungkin ada sedikit kontradik di sini apabila Menteri Dalam Negeri ada mengatakan beliau menegaskan bahawa Malaysia adalah negara yang tidak mengiktiraf status pelarian dan keberadaan pelarian dalam negara adalah hanya atas dasar kemanusiaan dan beliau mengatakan semua pihak termasuk warga asing yang berada dalam Malaysia mesti mematuhi undang-undang negara ini. Cukup berbeza dengan pandangan yang diberikan oleh Lawyers for Liberty yang mana menyuarakan pandangan Akta Immigration 1959 Palang 63, tahanan hanya boleh ditahan sepanjang tempoh yang perlu untuk membuat pengaturan bagi pemindahan mereka. Undang-undang tidak membenarkan penahanan tanpa had di depo immigration seperti yang berlaku kepada ataupun terhadap etnik Rohingya. Bagaimana boleh kita fahami tentang ruang lingkup undang-undang sedia ada dalam Malaysia, khususnya kita melihat kepada tempoh tahanan immigration secara khususnya, Lilian? Ya, ini memang menjadi satu dilema, Fazli, kerana di bawah undang-undang untuk tahanan di depo immigration itu memang seharusnya itu dilakukan untuk selama proses administratif untuk memfasilitasikan deportasi diperlukan. Tetapi dalam kes Rohingya itu sangat tidak mungkin untuk mendeportasikan dan sebenarnya pihak imigresen sudah tahu bahawa Myanmar tidak akan menerima. Dan juga saya rasa pihak imigresen juga memahami principle of non-refoulement, iaitu satu prinsip undang-undang internasional yang melarang penghantaran pulang seseorang ke negara asal yang di mana mereka akan menghadapi penyiksaan atau persecution. Dan ini memang itu adalah sebuah prinsip yang menjadi obligation terhadap semua negara, bukan hanya negara yang sudah mengiktiraf Convention pelarian. Dan immigration memang sudah memahami ini. Jadi pada satu sisi, immigration tahu bahawa Rohingya tidak dapat dipulangkan. Dan mereka tidak mencuba untuk memaksa Rohingya dipulangkan tanpa voluntary agreement. Tetapi juga di satu sisi lain, memang kita belum mempunyai suatu alternatif. Right? Kenapa kita tidak bebaskan mereka? Kerana mereka masih dianggap parti, bukan pelarian. Dan di Undang-Undang Malaysia, kita belum mempunyai sebuah rangka undang-undang dan policy framework yang lebih komprehensif untuk memanage isu refugee secara khusus. Lilian,
Insiden, apa alternatif perbincangan yang perlu dilakukan? Apabila kita bercakap tentang status ataupun nasib bagi pelarian etnik Rohingya ini, ramai pihak ataupun banyak pihak sebenarnya yang terkait. Suatu itu kita melihat yang pertamanya berkaitan dengan UNHCR. Mungkin pada waktu ini, apa perbincangan yang boleh dilakukan dengan UNHCR khususnya melihat kepada penyelarasan tempoh dokumen kepada etnik Rohingya ini? Jadi sebelum Ogos 2019, ada kerjasama di antara Immigration dan UNHCR untuk melakukan proses Refugee Status Determination di dalam kem tahanan. Dan itu adalah sebuah proses di mana UNHCR diberikan akses untuk masuk ke kem dan melakukan interview dengan tahanan dan mengenal pasti siapa saja yang menjadi yang merupakan pelarian yang perlu perlindungan dari UNHCR dan boleh dianggap secara sah sebagai refugee. Akses itu sudah putus pada Ogos 2019 dan itu adalah salah satu hal yang mungkin juga mengakibatkan peningkatan angka warga yang ditahan dan yang tidak dapat solusi, terutamanya Rohingya, kerana Rohingya memang di dalam kondisi yang sangat spesifik ini yang tidak dapat dideportasikan, tetapi juga untuk asylum seekers dan pelarian yang lain, mereka juga tidak mendapatkan, kalau mereka belum mempunyai dokumen dari UNHCR dan mereka masuk ke camp, sekarang tidak ada proses yang boleh memberikan mereka akses untuk mendapatkan dokumen tersebut. Jadi ini menjadi salah satu masalah. Tetapi pada satu sisi yang lain, kami juga harus mengaku bahawa dalam beberapa bulan ini, pihak imigresen juga sudah mulai proses untuk melepaskan beberapa pelarian Rohingya dari imigresen. Tetapi mereka melakukan verification dan mereka melepaskan mereka yang sudah memegang dokumen dari UNHCR Malaysia. Masalahnya dengan kumpulan ini yang ditahan di Sungai Bakap, mereka belum mempunyai dokumen. Kebanyakan mereka belum mempunyai dokumen UNHCR Malaysia. Ada yang datang dari camp di Bangladesh dan mereka mempunyai kad UNHCR Bangladesh. Tapi dari perspektif Immigration Malaysia itu tidak cukup untuk memberikan mereka kebebasan dan untuk memberikan mereka pengakuan sebagai refugee yang sah. Jadi ini masih menjadi salah satu isu dan salah satu rekomendasi dari saya rasa semua civil society yang bekerja di atas isu ini adalah untuk mempercepatkan diskusi semula dengan UNHCR. Mungkin immigration juga ada syarat-syarat tertentu yang ingin dikemukakan untuk menyambung proses tersebut, tetapi akhirnya proses itu harus disambungkan kerana itu juga sangat tidak sustainable dan juga menjadi beban kepada pihak immigration dan juga kepada kerajaan kita. Susulan daripada insiden meluluskan diri ini, UNICEF iaitu Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNICEF Malaysia juga telah mengeluarkan satu kenyataan yang mana UNICEF Malaysia sedia untuk menyokong projek rintis alternatif to detention ATD sebagai langkah pertama ke arah menyediakan alternatif kepada tahanan immigration khususnya dalam kalangan kanak-kanak di negara ini. Mungkin sedikit pandangan Lilian khususnya melihat kepada langkah yang ataupun tawaran yang diberikan UNICEF untuk melihat kepada alternatif kepada tahanan imigrasi khususnya melibatkan kanak-kanak ini. Ya, terima kasih Fauzi. Projek rintis ini sangat-sangat penting dan ini adalah salah satu bukti bahawa kerajaan kita juga memerhatikan kondisi kemanusiaan dan sedang memikirkan strategi untuk melepaskan kelompok-kelompok yang lebih vulnerable dari tahanan. Dan pengakuan bahawa tahanan itu tidak sesuai untuk kanak-kanak itu menjadi salah satu pengakuan yang sangat-sangat penting dan projek ini memang diresmikan oleh kerajaan kita setelah beberapa tahun ya untuk diskusi dan studi bagaimana bentuk projek ini dapat dilaksanakan. Jadi itu salah satu projek yang sangat penting dan saya
harap bahawa kerajaan kita akan membuka ruang untuk bekerjasama dengan PBB seperti UNICEF, tetapi juga dengan agensi lain, mungkin UNHCR juga, dan juga NGO. Sebenarnya projek itu juga melibatkan beberapa NGO kerana masa kanak-kanak dilepaskan dari tahanan, mereka akan ditempatkan dulu di dalam shelter yang akan dimanage oleh NGO seperti Yayasan Chalkit misalnya. Jadi itu sudah menunjukkan niat baik untuk mencari jalur kerja di atas isu yang sangat sulit seperti ini, tapi untuk bekerjasama dengan stakeholders yang lain untuk mencari beberapa alternatif dan solusi yang lebih berperi kemanusiaan. Lilian, akhirnya apabila kita bercakap tentang isu ataupun perkara perbincangan berkaitan dengan pelarian Rohingya ini, sudah tentu akhirnya kita ingin melihat kepada apa sebenarnya langkah ke hadapan bagi dasar dan juga kerangka polisi yang lebih baik, khususnya melihat kepada pengurusan imigresen. Kerana seperti dalam perbincangan kita pada awal tadi, ini semuanya sudah tentu akan membawa satu persepsi masyarakat, bukan sahaja masyarakat Malaysia tetapi di peringkat dunia. Apabila berlaku insiden seperti ini, setidak-tidaknya mereka akan mempersoalkan di mana sebenarnya kedudukan dan juga pendirian Malaysia, kerana kita dikenali, Malaysia sebenarnya dikenali sebagai sebuah negara yang berpegang teguh atas perjuangan menegakkan dasar kemanusiaan itu sendiri apabila kepada konflik di Myanmar. Mungkin pada waktu ini Lilian boleh kongsikan apa sebenarnya langkah ke hadapan dan juga polisi dan kerangka yang lebih baik dalam kita melihat pada pengurusan tahanan imigresen, khususnya melibatkan etnik daripada kumpulan etnik Rohingya ini. Jadi pada pendapat saya yang sangat penting untuk melangkah ke depan, terutamanya untuk membentukkan sebuah policy framework dan kerangka undang-undang untuk menguruskan isu pelarian, tapi khususnya isu Rohingya kerana mereka merupakan majoriti pelarian yang ada di Malaysia. Yang pertamanya, kita seharusnya melihat bagaimana kita dapat memberikan pengakuan dan sesuatu pengakuan secara legal terhadap refugees yang berbeza dari identification mereka sebagai parti. Jadi ini adalah distinction yang paling mendasar. Kerana kalau pelarian itu hanya dilihat sebagai pendatang asing tanpa izin, kita tidak melihat bahawa mereka adalah orang yang memerlukan sesuatu perlindungan yang khusus. Dan refugee adalah orang yang memerlukan perlindungan yang khusus. Yang kedua, kita harus melihat apa peranan yang boleh dimainkan oleh semua stakeholder. Jadi bukan hanya beban kepada kerajaan, tapi juga ada kerjasama dengan NGO, ada kerjasama dengan PBB, ada kerjasama juga dengan pihak swasta. Kemudian apa saja hak yang boleh kita berikan dan apa juga tanggungjawab pelarian. Kalau mereka sudah mendapatkan satu pengakuan di Malaysia, mungkin Malaysia belum siap lagi untuk mengiktiraf convention, tetapi itu tidak melarang kita daripada membentukkan beberapa dasar yang lebih sesuai untuk menguruskan isu pelarian. Jadi, adakah kita siap untuk memberikan hak kerja? Kalau ya, di sektor mana? Kalau sudah kita menentukan sektor mana, bagaimana proses untuk mendapatkan izin-izin yang memang diperlukan. Kemudian untuk kesihatan, untuk education, di setiap sektor kita harus ada jalur yang jelas. Ada hampir setiap hari ada private companies yang menghubungi NGO yang kerja dengan refugees untuk menanyakan, boleh tak kita hire refugee? Boleh tak kita cari beberapa orang Rohingya untuk kerja dalam sektor ini? Dan kita semua sangat nervous untuk memberikan persetujuan ataupun cadangan kepada bisnes-bisnes ini kerana memang belum ada policy yang jelas misalnya. Tapi salah satu yang sangat penting adalah bahawa sebuah policy yang lebih baik untuk pelarian itu juga harus lebih baik untuk rakyat Malaysia. Jadi tidak bermaksud kalau kita memberikan hak yang lebih kepada pelarian bahawa kita akan mengambil hak dari rakyat Malaysia kita sendiri. Jadi
rakyat tempatan juga harus dilibatkan di dalam consultations dan juga dalam pembentukan sebuah polisi yang sesuai. Jadi kita boleh menurunkan persepsi dan prasangka, juga tendensi xenofobia mungkin yang ada di kalangan masyarakat yang kurang memahami isu pelarian. Jadi semua itu harus sangat jelas, dan juga untuk menjelaskan kepada refugees sendiri, kepada Rohingya, kepada refugees yang lain, apa rangka undang-undang Malaysia yang harus mereka patuhi, supaya mereka juga dapat dibimbing dalam framework untuk hidup secara berharmoni di Malaysia dan tidak memunculkan masalah. Itu juga sangat penting, dan itu tidak pernah dilakukan. Dari segi bahasa juga, dari segi adat, segi kebudayaan yang paling mendasar di level masyarakat. Isu-isu ini yang harus kita lihat apabila kita ingin mengambil langkah ke depan untuk membentukkan polisi yang sesuai. Okey, baik, terima kasih Lilian Fan. Lilian Fan adalah pengarah antarabangsa dan juga pengasas bagi Gitan You Malaysia. Lilian Fan adalah juga Setiausaha Kumpulan Rentas Parti Parlimen Malaysia mengenai dasar pelarian, yang mana Lilian Fan pada waktu dan juga malam ini berkongsi sedikit pandangan. Kita melihat pada perspektif yang cukup berbeza apabila kita bercakap susulan ataupun pasca daripada insiden ratusan kumpulan etnik Rohingya yang meloloskan diri daripada tahanan daripada depo tahanan imigresen Sungai Bakap, kerana akhirnya seperti apa yang disebutkan oleh Lilian, apabila kita bercakap tentang solusi alternatif ataupun polisi yang lebih baik perlu dirangka, khususnya melibatkan pelarian ini juga adalah yang baik sebenarnya, khususnya untuk melihat kepada rakyat Malaysia, kerana kita ingin melihat kepada hidup berdamai dan juga hidup harmoni secara keseluruhannya. Baik, terima kasih Lilian. Saya kira itu saja untuk waktu ini dalam agenda awal ini. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.